Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 3 Safar 1444 bersamaan dengan 31 Ogos 2022, kita sudah masuk kepada merdeka yang ke-65. Hari merdeka yang ke-65. Sibuklah tu dengan bunga apinya, dengan macam-macam acara. Kita kata alhamdulillah, negara kita ni merdeka daripada British dengan aman, tidak ada pertumpahan darah. Namun begitu, British tetap meninggalkan pusaka pemikiran dia, perasaan dia, undang-undang dia tetap ditinggalkan, dan ada lagi yang tidak dimerdekakan. Daripada British kepada undang-undang Islam, daripada perasaan nak jadi orang putih kepada perasaan mengikut acuan Islam, masih ada lagi saki-baki penjajah dalam minda umat Islam, di dalam perlembagaan negara, dan juga dalam perasaan kehidupan manusia itu sendiri. Kita minta Allah Ta'ala cerahkan dada kita, lapangkan hati, buka taufik hidayah kepada para pemimpin agar kembalikan undang-undang negara kepada syariat Allah Azza wa Jalla yang diredai oleh Allah. Ketepikan penjajah, kita merdekakan diri kita daripada segala bentuk cengkaman orang kafir. Kita juga merdekakan diri kita daripada dikongkong oleh hawa nafsu kepada apa yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Mari, itulah di antara bersyukur di atas nikmat kemerdekaan, tapi kena berusaha untuk patuh syariah compliant kepada undang-undang yang ada dalam negara kita ini. Itulah doa dan harapan rakyat yang prihatin, yang sayang ke negara, cintakan keamanan, cintakan kedamaian. Sudah pasti kita juga mencintai keredaan Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada tafsir kita, tafsir suratul Hujurat. Tafsir surah Al-Hujurat, ayat surah yang ke-49, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca ini bermula dari ayat 16, 17 dan 18. 3 ayat yang pendek, kesinambungan daripada ayat yang lepas, kerana dia ada kaitan. Jadi tajuk perbincangan kita ini iaitulah tentang kumpulan A'rab, orang-orang Badui nak tunjuk dia beriman kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala tegur dia, jangan duduk tunjuk ke Allah lah, Allah Taala tahu semua perkara. Jangan mari duduk tunjuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa yang dapat hidayah Allah yang beri, aku hanya sampaikan. Dan kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kamu kena takut, akur dan patuh pada perintah Allah, kerana Allah Ta'ala tahu semua perkara. Baik para pelajar sekalian, itulah di antara
tajuk perbincangan kita di akhir suratul Hujurat. Mari kita baca ayat dulu bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi muka surat 1140. 1140. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Balik kita kepada ayat 16. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan supaya nabi kita bercakap dengan puak-puak Badui itu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata kepada puak Badui, nak kata apa? Patutkah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan agama kamu dengan kamu berkata kami telah beriman, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, padahal Allah mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kamu jangan duduk main nak tunjuk pandai lah. Allah Ta'ala tahu semua yang ada langit dan ada di bumi. Mari nak tunjuk, nak bagi tahu dengan Tuhan, nak bagi tahu dengan Allah, kita kata itu salah. Wallahu, sekali lagi, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Baik para pelajar, para jemaah sekalian, kita tengok kepada munasabatul ayah. Susunan ayat ini, annahu lamma qala haula'il a'rab, apabila puak-puak Badui itu mari berkata amanna, kami telah beriman. Wa amarallahu nabiyahu an yukazzibahum, Allah suruh Nabi SAW jawab, qul lam tu'minu, belum beriman betul-betul lagi. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum lagi iman tu terpahak dalam hati kamu. Maka ayat ini amara nabiyahum an yaqula lahum bi sighatil inkar. Ayat ini bukan sekat teguran tapi berbentuk ingkar, menegur, mengkritik kata-kata puak-puak yang mengaku beriman itu. Orang kata atu'allimuna Allah bidinikum, puak Badui, mu nak bagi tahu kepada Allah dengan agama kamu. Masya Allah pandainya. Dengan bid'aikum annakum mu'minun, kamu dakwa kamu itu orang beriman, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang tersembunyi bagi dia daripada keadaan kamu, yang zahir kamunya, yang batin kamunya,
yang dalam hati kamunya semua di bawah pengetahuan ilmu Allah. Bukan zakatmu dia tahu. Allah Ta'ala tahu semua sekali. Fis samawati wa ma fil ardi. Hak di atas di langit Tuhan tahu, yang di bumi Tuhan tahu. Jadi kau nak tunjuk apa dengan Allah? Jadi ayat ini sekali lagi mengkritik, mengingkari perbuatan puak-puak Arabi yang mereka belum mantap iman itu mari mengaku kuat. InsyaAllah hari ini kita akan ulas isu orang declare macam-macam. Dia tu hebat, dia ni kan. Apakah sikap kita sebagai seorang Islam dalam perkara seperti ini? Baiklah para pelajar sekalian, itu munasabatul ayah. Jelaslah bagi kita munasabatul ayah itu, perjalanan ayat itu sangat jelas. Maka dalam ayat ini tengok tafsir dulu. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Lil a'rabil ladzina da'ul iman. Mau bagi kata kepada puak-puak badui yang mengaku beriman itu. Kata apa? Atu'allimun, bimana atukhbirun Allah. Mu nak bagi tahu kepada Allah apa yang adalah hati kamu daripada iman, sehingga sanggup kamu mengeluarkan perkataan amanna, kami telah beriman. Sedangkan Allah Ta'ala tahu semua yang ada di langit, semua yang ada di langit, di bumi, yang tersembunyi, yang zahirnya, di mana ada minyak, di mana ada lombong, di mana ada orang, semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi tiba-tiba kau nak bagi tahu Allah apa yang ada dalam hati kamu. Allahu Akbar. Maka ayat ini juga memberi peringatan kepada kita yang suka buat peristiharan. Suka buat peristiharan. Nak bagi sedekah ke orang, tulis dengan tulus ikhlas. Kalau tak tulis pun tak apa. Yang penting sedekah engkau, hadiah engkau tu sampai kepada orang tu. Tapi kalau tulis pun, Allahu Akbar. Asyik duk cari wartawan suruh ambil gambar je, ataupun bawa wartawan besar-besar tunjuk kita punya, nak tunjuk kita punya dengan tulus ikhlas. Kita kata di mana ketulusan, di mana keikhlasan itu. Jadi hati-hatilah. Ayat ini juga menjadi motivasi kepada kita para jemaah sekalian, supaya jangan suka buat declare, buat peristiharan itu ini, sedangkan kita di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Ayat ini sekali lagi ditafsirkan dengan ayat suratu Ali Imran, suratu Ali Imran ayat 5. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah Ta'ala la yakhfa, tidak sembunyi. Sama juga dalam ayat 16 ni, in wallahu ya'lamu, Allah Ta'ala tahu. Mana dua ayat ni kembar, satu berbentuk positif, satu bentuk negatif. Allah Ta'ala tahu semua. Ayat Ali Imran, Allah Ta'ala tidak tersembunyi bagi dia. Sama ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah Ta'ala tahu segala perkara. Kita kata samalah tu kan? Tak sembunyi dengan tahu, sama ke serupa? Serupa. Tapi cara olahan ayat, yang ni kata tidak tersembunyi, yang ni kata apa? Allah Ta'ala tahu. Dia kadang-kadang penggunaan bahasa. Contohnya orang Malaysia, dia tulis jangan buang sampah merata-rata. Itu bahasa larangan. Jangan, la. Tapi mungkin jiran kita bahasa lain. Dia kata sampah diletakkan di tempat dia dalam tong sampah. Dia tak kata jangan. Itu bahasa. Allah kata, Allah ya'lamu, dalam ayat ini la yakhfa. Allah Ta'ala tahu, bermakna Allah Ta'ala tidak tersembunyi, tidak terlindung bagi Allah Ta'ala semua perkara yang ada itu. Allahu Akbar. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah
amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Wallahu zu ilmin bikulli syai. Allah Ta'ala mempunyai ilmu bagi semua perkara, yang kecil atau yang besar. Ini adalah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeza dengan sebahagian daripada pegangan orang yang salah. Dia kata Tuhan tak tahu hak kecil-kecil, dia tahu hak besar ya. Halus-halus tu tak tahu. La, bagi kita kul bikulli, kul tu lafzul umum, bikulli syai, semua perkara Tuhan tahu. Ada semut atas batu ke, ulat dalam batu ke, yang zahirnya, yang sembunyi, yang semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Apakah kesan? Ini penting ni para pelajar. Bila kita belajar tentang sifat Allah, bila kita belajar tentang nama Allah, asma'ullah, dan kita belajar tentang sifat Allah, tujuan untuk apa? Tujuannya penghayatan. Apa kesannya dalam jiwa kamu? Apa kesannya dalam kehidupan kamu? Kalau kita tahu, kita yakin, kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala alim, Allah Ta'ala maha mengetahui. Apa kesan? Maka kesan dianya, fahzaru an taqulu khilafa ma fi qulubikum. Maka berhati-hati kamu, jangan duk bercakap dengan mulut apa yang berbeza dengan hati. Sebenarnya hati tak ikhlas pun, mulut yang kata saya bagi dengan ikhlas. Di kotak hadiah kita pula ditulis dengan besar-besar, dengan tulus ikhlas. Oh, sedap dia punya slogan, tak, dengan tulus ikhlas bagi. Mulut pula kata, oh saya bagi dengan ikhlas lillahi ta'ala, tapi hatinya riak. Allah Ta'ala kata, mu jangan duk kelentong lah. Fahzaru, hendaklah kamu berhati-hati daripada mengeluarkan perkataan yang bercanggah dengan apa yang terkandung dalam hati kamu. Fallahu ya'lamu ma fiha, Allah Ta'ala tahu apa yang terkandung dalam hati kamu, minal iman, betul-betul keadaan iman, ataupun main-main saja, ataupun kamu betul-betul ikhlas, ataupun tulis saja ikhlas. Ini ayat mantapkan iman melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itulah yang sepatutnya kita lakukan. Kita ambil kesan daripada beriman kepada nama dan sifat Allah. Tapi kemudian zaman kita dan zaman dulu-dulu pun, sifat Allah Ta'ala ini menjadi polemik yang tak berkesudahan. Di antara golongan yang mentakwilkan sifat dengan golongan yang tak mahu takwil. Balah daripada dulu sampai sekarang, tuduh-tuduh itu macam masih kuat, bahkan siap mengkafirkan lagi bagi orang yang tak takwil sifat. Kita mengatakan inilah keburukan kalau kita tidak fokus kepada agenda asal. Agenda asal, nama Allah dengan sifat Allah Ta'ala itu salah satu daripada jalan kita nak mengenali Allah. Banyak kali dah ana ulang, kita boleh kenal Allah melalui apa? Melalui nama dia, melalui sifat dia, melalui ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kita tak nak kenal zat Allah, jadi kita boleh kenal. Tapi apa boleh buat? Jalas syaitan, syaitan mari kacau kita, dia ganggu kita. Ayat-ayat yang menyebut tentang sifat menjadi polemik yang tak berkesudahan, sampai mereka mengkafirkan orang yang mengisbatkan sifat Allah Azza wa Jalla. Kita kata itulah satu kerugian. Jalan yang Tuhan beri, kita lencung ke arah lain pula yang jadi lari daripada maksud asal ayat itu diturunkan. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada ayat 17. Ayat 17. Yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka mengira dirinya berbudi kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab mereka telah Islam. Jadi puak-puak tu dia bila mari kata Islam, maknanya dia berbudi dengan Nabi lah. Qul la tamunnu alayya islamakum, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada mereka. Janganlah kamu mengirakan keislaman kamu itu sebagai budi kepadaku. Kamu jangan duk kira kamu Islam itu untuk kamu, untuk keselamatan kamu di dunia dan di akhirat, bukannya nak berbudi dengan Nabi lah. Bahkan kalaulah sahih dakwaan kamu telah beriman pun, maka balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman, maka Allah jualah yang berhak membangkit-bangkitkan budinya kepada kamu. Allah Ta'ala saja yang boleh bangkit balik budi dia. Kepada siapa? Kepada orang yang betul-betul beriman. Kerana dialah yang memimpin kamu, memberi hidayah taufik kepada kamu untuk beriman yang kamu dakwakan itu. Kalau betul-betul kamu ada iman, Allah Ta'ala yang beri anugerah kepada kamu, bukannya aku. Kenapa mari duduk mari duduk mengungkit budi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum sadiqin, kalau betul kamu orang-orang yang benar pengakuan imannya. Kalau betul pengakuan iman kamu, ingatlah itu anugerah daripada Allah, bukan daripada orang lain. Itu terjemahan. Mari kita pergi kepada huraian tafsir. Yamunnu haula'il a'rabi alaika, puak-puak badui itu mari duk mengungkit kono-kononya mereka telah berbakti kepada Nabi bila dia masuk Islam. Dia ingat ke masuk Islam ni macam puak-puak direct selling. Nah, duk cari ahli ni. Saya dah masuk ahli ni, tuan naik pangkat tinggi dengan sebab saya masuk. Bukan macam tu. Nabi tolong kita untuk menyelamatkan kita. Dia mari mengungkit ke Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Jangan. Fayazkurunahu laka dzikra man qaddama laka ma'rufan. Dia mari jumpa Nabi seolah-olah dia buat kebaikan untuk Nabi kerana dia beriman. Dia beri kebajikan kepada Nabi kerana dia beriman, sedangkan dia tak tahu iman itu untuk dia. Iman itu untuk siapa? Untuk kebaikan untuk dia. Maka Allah minta Nabi jawab, qul la tamunnu alayya islamakum. Katakanlah yang kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu mengungkit kepada aku keislaman kamu. Falaisa lakum minnatun alayya fi dzalik. Bukan untuk aku Islam itu, untuk keselamatan kamu. Balillahu yamunnu alaikum wa innama lillahil minnah. Semua anugerah itu, semua kebaikan itu, pemberian itu bagi Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang bagi taufik pada kamu supaya beriman. Kalau kamu betul-betul benar pada dakwaan kamu beriman, kalau betul kamu beriman, itu taufik daripada Allah. Kita dah bagi tahu pada para jemaah, hidayah ada berapa jenis? Berapa? Hidayah berapa jenis? 2 jenis. Yang pertama, hidayatul irsyad wa taujih wa nasihah. Itu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disambung oleh para khulafa, para sahabat, para tabi'in dan para ulama sampai ke hari kiamat. Maknanya kerja nasihat. Tapi hidayatul taufik, hidayah yang boleh buka hati manusia untuk menerima, itu di bawah minnatun minallah, fadlun minallah, daripada limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Kita nak kata apa? Sebab itu para jemaah sekalian, kalau kita rasa kita baik, kita rasa kita dapat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai sunnah Nabi sallallahu, kita syukur pada Allah Ta'ala sebab Allah yang anugerahkan kepada kita taufik untuk menerimanya. Alhamdulillah kata. Orang lain sibuk sana sini, kita di antara orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk sibuk dengan apa? Dengan belajar Al-Quran,
dengan menimba ilmu Quran untuk memahami kalam Rabbil Alamin, kata alhamdulillah. Sebab itulah saya duk kempen tuan-tuan dan puan-puan, Quran hour every day. Kita Quran hour ni, untuk Quran ni setiap hari. Setiap hari kita kena baca satu hari satu juzuk, satu hari setengah juzuk, ikut kemampuan. Paling comelnya satu juzuk satu hari. Itu comel. Lawa kata orang Kelantan. Tak mampu Ustaz, saya baca tergagak-gagak lagi. Setengah juzuk. Tak mampu lagi, ikut kemampuan yang ada. Dan elok lagi kita naik darjah yang kedua daripada tahap prasekolah kepada sekolah rendah, iaitulah kita belajar ilmu memahami tafsir Quran dan juga ilmu tadabbur Quran ini, insya-Allah manfaatnya besar para jemaah sekalian. Naik kita belajar. Jadi Quran awal kita setiap hari untuk program pagi-pagi kita ni pukul 6.30 lepas solat subuh kita masuk Quran awal kita, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian. Hadis an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Hunaina qasamal ghanaim. Nabi setelah mengambil Hunain. Di manakah Hunain? Di mana? Aina? Tuan-tuan kena ingat, selepas Nabi buka kota Mekah tahun yang ke-8, lepas hari raya tu Nabi pergi ke Hunain, kemudian sampai ke Taif. Sekarang ni Wadi Hunain di mana? Tuan-tuan yang nak pergi mengembara ke Taif, kita selepas daripada Ja'ranah tu, depan dia tu boleh tanyalah. Kalau kebetulan guide tu orang Mekah, tanya dia, aina Wadi Hunain. Dia boleh tunjuk kawasan lokasi secara jauh lah. Tapi kalau pemandu itu orang luar, dia pun tak tahu, kita pun tak tahu, jawabnya sambil pakat-pakat sengih belaka. Wa ana Hunain wallahu alam. Itu jawapan yang paling tepat. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kumpul harta Hunain ini, harta Hawazin di mana? Di Ja'ranah. Ingat Ja'ranah tu tempat tuan-tuan pergi niat umrah kan? Ja'ranah tu. Fa'atal mu'allafata qulubuhum. Nabi kita beri kepada golongan mu'allaf, hak baru masuk Islam di masa kota Mekah tu, Nabi beri. Fabalaghahu, orang Ansar hak mari Madinah tak dapat apa-apa. Kambing pun tak ada, unta pun tak dapat. Mereka duk fikir, kita nak tarik juga balik unta dengan kambing ke Madinah ni, takkan balik tangan kosong. Sampai khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan pemuda-pemuda Ansar macam berkecil hati kerana tak dapat habuan. Nabi panggil, kumpulkan golongan Ansar, orang Madinah kumpul setempat di Ja'ranah. Nabi kita buat perjumpaan tertutup. Dia panggil perjumpaan khas sebab isunya isu dengan Ansar. Thumma qam, Nabi kita mula dengan khutbah dia dengan memuji Allah. Kemudian dia kata, ya ma'syaral ansar, puan-puan Ansar, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku dulu dapati kamu sesat, mana kamu tak beriman, Allah Ta'ala beri hidayah melalui aku. Wa alatan fa'aghnakumullahu bi. Kamu susah, Allah Ta'ala kayakan dengan sebab kedatangan aku. Wa mutafarriqin fajama'akumullahu bi. Kamu dulu berpecah-pecah, Allah Ta'ala kumpulkan dengan sebab aku. Wa yaquluna Allahu wa rasuluhu amannu. Mereka mengatakan bagi Allah Ta'ala dan bagi Rasulullah segala limpah kurnianya itu. Anak sini, amannu maknanya Allah Ta'ala dengan Rasul yang bagi sebab. Maknanya Nabi sampaikan, Allah yang buka hati untuk menerima Islam. Kita kata alhamdulillah. Maka cerita ni tak habis. Dia panggil hikayat ini zu syujun, ada feel, ada perasaan sendiri. Kemudian Nabi kata, ya ma'syaral ansar, kamu setuju ke tidak
Kamu redha ke tidak orang Mekah balik dengan kambing, balik dengan unta? Wa tarji'una antum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu semua balik ke Madinah bersama Rasulullah. Apabila Ansar dengar ini, semuanya berkata, radina ya Rasulullah, kami reda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bakau, mereka menangis bergembira sampai basah janggut. Allahu akbar. Dia kata kecil dah. Kambing itu kecil, unta kecil, yang besar Rasulullah balik ke Madinah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia bimbang. Takut Nabi dah balik kampung dia, tak mau lagi balik ke Madinah. Rupanya tidak. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu, naknya Allah wa rasuluhu aman. Mana Allah Taala dengan Rasulullah yang bagi nikmat kepada kami, jadi kami tak jawab apa-apa. Itu adab dia panggil. Baiklah. Sebagai penutup ayat yang terakhir, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan Allah amat melihat akan segala yang kamu kerjakan. Innallaha ya'lamu, Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang ghaba, yang tersembunyi di langit dan juga di bumi. Mana kalau hak zahir itu nampak, hak tak nampak pun Tuhan tahu juga. Yang nampak bagi Allah, yang tak nampak bagi Allah sama di bawah ilmu Allah. Dalam gelap ke dalam cerah sama aja bagi ilmu Allah. Kita nak kata apa? Dalam apa ni, dalam hati ke di luar hati sama bagi Allah Azza wa Jalla. Maka kita janganlah sembunyikan zahirnya nampak baik tapi hatinya buruk. La. Wa min zalika, di antara ilmu Allah Ta'ala yang mengetahui, ilmuhu bis-sadiqi minal kazib. Allah tahu siapa yang benar, siapa yang bohong. Allah Ta'ala tahu apa yang dalam hati kamu, apa yang kamu zahirkan. Jadi tak payahlah mari buat peristiharan, mari duduk buat declare sana sini, kita ni baik, kita ni hebat, kita ni berjuruh, sedangkan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Para jemaah sekalian, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ghafir, tulis dalam surah Ghafir ayat 19, Allah kata apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala tahu pengkhianatan mata mengkhianat, duk perli orang, duk nganyi korang. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang kamu sembunyikan dalam hati kamu. Ya Rabb, Allahu Akbar. Mari kita doa, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik yang menzahirkan kebaikan, menyembunyikan keburukan, menzahirkan keikhlasan tapi dalam hatinya riya, na'udzubillah, menzahirkan tauhid tapi dalam hatinya masih bergantung dengan perkara-perkara yang lain. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah lidah kami daripada bercakap bohong, bersihkanlah mata kami daripada mata mengkhianat, bersihkanlah segala perkara kedosa-dosa kami dan perkara-perkara yang tidak baik. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Maka Allah Ta'ala tutup ayat kita ini dengan suatu kata-kata, satu sifat yang cukup besar. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah amat melihat, Allah Ta'ala amat mengetahui. Betul dah. Wallahu basirun. Innallaha ya'lam, itu mengetahui. Wallahu basirun, dan Allah amat melihat akan segala yang kamu kerjakan. Maknanya wallahu zu basar bi a'malikum kulliha. Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala tahu semua amalan-amalan kamu, yang baik, yang buruk, yang zahir, yang batin. Wa yujazikum 'alaiha, Allah Ta'ala akan balas kepada kamu dengan apa yang sepatutnya kamu kena balas. Jadi Allah Ta'ala akan balas dengan apa yang kamu balas. Maka kata
kesimpulan daripada tafsir ayat ini kita simpul dengan kata-kata Syekhul Mufassirin Ibnu Jarir ini Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dia kata, yaqulullahu ta'ala zikruh, innallaha, Allah Ta'ala, hei puak-puak Arab, puak-puak Badui, tidak tersembunyi bagi Allah Ta'ala sesuatu pun. Yang kamu benar Allah tahu, yang kamu bohong Tuhan tahu, yang kamu masuk Islam betul-betul ikhlas Tuhan tahu, yang kamu masuk Islam kerana nak bermuka-muka dengan Nabi untuk dapat projek Tuhan tahu. Jadi maka oleh kerana itu tak payahlah kamu mari nak isytihar kepada Allah kamu itu orang beriman, sebab Allah Ta'ala tahu segala perkara. Wahai para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, kita juga kena belajar daripada ayat ini bahawa kita tak perlu mengisytiharkan apa-apa kepada Allah dalam amalan kita, dalam perbuatan kita, di dalam segala tindak tanduk kita, kerana semuanya duduk di bawah mana? Duduk di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Bila kita tahu, kita sedar kita duduk di bawah pemerhatian Allah, maka pada ketika itu kita tak berani lagi apa? Tak berani lagi nak mengeluarkan kata-kata ataupun perkataan yang bercanggah dengan ilmu Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baik, tamatlah huraian ayat secara ringkas-ringkasnya. Alhamdulillah, kita pergi kepada 5 faedah. Tulis para pelajar. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, qauluhu ta'ala, qul atu'allimuna allaha bidinikum. Patutkah kamu nak memberitahu kepada Allah Ta'ala tentang agama kamu? Patut. Jadi ayat ini fihi isyaratun, terdapat padanya, pada firman Allah Ta'ala ini, fihi ay fi qaulillah. Jadi ada je pelajar isyarat bahawa an-din, semua urusan agama ini mesti kerana Allah. Kerana Allah. Kita bagi tahu tak bagi tahu, tak apalah. Tuan-tuan dan puan-tuan yang mulia, contohnya, saya buat benda ni kerana Allah, tak payah. Kita tak payah beritahu kepada Allah, kita buat kerana Allah, tak payahlah. Yang pentingnya keikhlasan itu terpasak dalam hati kita. Orang Arab Badui ni mari declare, mari isytihar mereka beriman kerana Allah, Allah Ta'ala tolak. La yuqbalu minhum, tak kata la bal qulu aslamna, belum lagi. Jadi kita bimbang para jemaah, banyak sangat duduk mengisytiharkan benda-benda ni, kita bimbang takut kita tak jadi apa, kita duduk isytihar saja tapi kita tidak ada kebenaran dalam hati kita, wal iyazubillah. Maka dalam ayat ini tadammanat hadhil ayat ini sekaligus, ini tanda ni penting ni, ayat ini sekaligus mencela takbih, mencela tazkiyatin nafsi bil kazib, siapa dia puji diri dia sendiri dengan perkara yang bohong, dia puji dengan cara yang bohong. Nabi SAW larang dalam sebuah hadis, tulis. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Nabi kata apa? Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang mendakwa mendapat sesuatu kelebihan, bahagian yang dia tidak miliki, tak ada pun, dia cakap je. Bagaikan, ibarat orang itu seperti memakai 2 pakaian dusta, yakni berdusta terhadap diri sendiri, memang dia penipu, dan berdusta kepada orang lain, dia kelentong orang lain. Hadis dalam Bukhari. Maka daripada hadis ini juga ayat yang kita faham ini termasuklah sebahagian daripada pendakwah yang suka membuat cerita-cerita rekaan luar biasa tentang dirinya demi meraih kedudukan. Begitu jugalah siapa-siapa saja mengambil hasil orang lain
dakwah hak dia, jangan. Ambil hasil orang lain, dakwah hak dia, kita kata jangan. Jadi hari ni ada orang yang tak malu muka, dia declare macam-macam. Saya ni begini, dipuji oleh orang tu. Saya pun walaupun saya tak belajar tapi saya ada ilmu. Kita kata, apa cerita awak ni? Orang yang menilai ilmu orang tu, orang yang mendengar boleh nilai orang ni ada ilmu ke tak ada ilmu. Jadi kita la tuzakku anfusakum. Quran kata la tuzakku anfusakum, kamu jangan puji diri kamu sendiri. Kita doa diri kita sendiri. Jangan jadi kita ni, jangan jadi macam burung merak. Kena burung merak? Burung merak kena. Burung comel tu. Kejap-kejap dia akak saya hei. Orang jenis puji diri sendiri ni dianggap macam burung merak lah. Dia punya dia sendiri. Kita mengatakan jangan buat perangai macam tu. Sama juga dia ambil hak orang jadi hak dia, tak boleh. Contohnya kita dengar ceramah ke, kita dengar tulisan-tulisan ke, kita ambil jadi hak kita lah. Kena tulis kat bawah tu kredit kepada siapa. Kita ambil hak orang, kena nisbahkan kepada orang. Nisbah, jangan jadi hak kita. Orang apa puji bawah, hebat awak punya statement, hebat awak punya status hari ni deh. Jadi dia pun bangga. Patut dia jawab lah, bukan aku punya. Saya PMP, dia panggil apa ni, CMP je, koyok tepek je. CMP tu makna orang Kelantan kata koyok tepek. Koyok ambil sini, tepek sini. Tapi dia tak mengaku, tak tulis daripada siapa. Ni ada orang WhatsApp dengan saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak ambil kata-kata Ustaz tapi tak nak nisbahkan kepada dia? Saya kata, kata-kata saya pun saya ambil orang juga. Tapi saya kena bagi tahulah, ini kata-kata Ibnu Ijlan contohnya. Ibnu Ijlan kata quwwatul mu'min fi qalbihi. Saya kena bagi tahu. Ini kata-kata Imam Hasan Basri. Saya kena bagi tahu. Ni awak ambil kata-kata kita tak mau declare sebab apa? Dia takut orang tuduh dia macam-macam lah. Awak ni baik dengan ustaz ni ya. Awak ni pengikut dia ya. Jadi macam-macam. Nanti dia kena gam juga. Saya jawab dengan dia sambil-sambil suka ya, tapi suka pun jadilah. Kata awak jangan buat saya macam penyu. Kenapa penyu lagu mana? Penyu, telur dia kita ambil, betul tak? Ibu dia campur dalam laut, itu penyu nama dia tu. Ambil telur, campur tuang dalam laut. Kita kata Masya Allah, jangan dipenyukan kita, ambil hak orang, tanda. Ni tidak ambil hak orang, apakah jadi hak dia. Kita kata jangan. Allahu Akbar. Kita jangan jadi burung merak. Apa dia burung merak? Angkat ekor sendiri. Kata orang macam lembu, angkat ekor, berak sendiri. Kita kata subhanallah. Dan jangan jadi macam penyu. Jangan dijadikan ulama-ulama itu macam penyu, ambil kata-kata orang, tak kredit kepada Tuhan. Tak. Itu yang pertama. Kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua daripada faedah kita ni, nombor 2 tulis. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Masih lagi dalam ayat yang sama. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah kamu nak beritahu kepada Allah Ta'ala tentang agama kamu, sedangkan Allah tahu semua yang ada di langit dan di bumi? Tulis. Jawab dianya, annan niyyata mahdu amalil qalbi. Niat kita ni semata-mata amalan hati. Itu niat. Jadi tidak perlu kita zahirkan dengan lidah. Tak perlu kita zahirkan niat kita tu dengan lidah. Sebab Allah Ta'ala tahu dalam hati kita. Maknanya Allah Ta'ala tahu dalam hati kita. Sebab kerana itulah kita tak perlu bagi tahu pada orang, saya niat ni kerana Allah, saya beri pada awak kerana Allah, saya itulah. Allah Ta'ala dah tahu dah. Kita kerana Allah ke tak kerana Allah. Kalau awak tulis pun tak jadi, cakap pun tak jadi. Sebab itulah bila kita buat apa-apa perkara, memang kita kena, kalau benda yang baik, kita kena niat kerana Allah Azza wa Jalla. Tak payah kita mengisytiharkan, aku buat ni kerana Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita nak nyatakan sesuatu, boleh kita nyatakan. Saudara, kita dua ni bersahabatlah kerana Allah. Mari kita bersahabat kerana Allah. Kita buatlah sesuatu, tak apa gitu. Tapi kalau amalan kita nak beritahu kerana Allah, kita mengatakan itu satu peristiharan yang tidak diperlukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala tahu dalam hati kita. Tulis kerana Allah. Kata saja aku buat benda ni kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala.
Tapi kalau hati tu riak, sama ya bagi Allah, tak ada nilai apa-apa pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, faedah yang ketiga, qaulullah ta'ala bal yamunnullah balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah Ta'ala yang anugerahkan kepada kamu hidayah supaya kamu beriman. Timbul lagi soalan, bagaimana Allah kaifa manna alaihim bil hidayah ilmu? Bagaimana Allah Ta'ala bagi anugerah ungkit hidayah dia kepada iman, ma'a annahu bayyana annahum lam yu'minu. Allah kata mereka itu tak beriman, walakin qulu aslamna. Tapi bagaimana Tuhan kata balillahu yamunnu alaikum an hadakum bil iman. Tengok terjemahan biar lengkap. Balillah, bahkan Allah jualah yang berhak membangkitkan budinya pada kamu, kerana dialah yang memimpin kamu kepada iman. Jadi apa beza dua ni? Tadi kata tak beriman, ini pimpin kepada iman. Apa beza? Biar nampak dia punya perbezaan. Kena telitilah jawab dianya. Allah Ta'ala tidak kata balillahu yamunnu alaikum an razaqakum iman. Allah Ta'ala tak kata Allah Ta'ala dah beri pada kamu iman. Tak. Tuhan kata an hadakum, aku beri kepada kamu jalan hidayah supaya beriman. Dengan apa? Dengan mengutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku dah buka pintu hidayah kepada kamu untuk beriman, tapi kamu belum beriman. Nampak dakik perhubungan antara ayat ini, nampak teliti. Ada yang jawapan yang kedua, dia kata annahu ta'ala yamun alam bima za'amu. Allah Ta'ala mengungkit, kamu sangka kamu beriman ya, qultum amana fazalika ni'matun fi haqqikum. Kalau betul kamu beriman, itu adalah anugerah daripada Allah, sebab iman itu akan membebaskan kamu daripada api neraka. Jadi Allah Ta'ala bagi hidayah mengikut apa yang kamu sangka. Kamu sangka beriman betul-betul lah. Jangan declare istihar saja beriman tapi sebenarnya tidak lah. Itu di antara jawapan yang diberi oleh ulama. Beza di antara ayat, dia kata tak beriman tapi yamunnu alaikum. Maknanya Allah Ta'ala anugerahkan jalan untuk hidayah, jalan untuk beriman. Belum lagi beriman, betul lah channel kamu tu. Menarik juga perbahasan. Isu yang keempat, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah Ta'ala beri hidayah kepada kamu supaya beriman. Ayat ini menolak kepahaman Qadariyah, puak-puak Qadariyah dan puak-puak Mu'tazilah yang berkata innal abda yahdi nafsah. Kita ni mencari hidayah sendiri, bukan daripada taufik daripada Allah. Kita kata tidak. Kepahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi puak-puak Mu'tazilah dengan Qadariyah dia kata manusia sendiri cari hidayah dia, lepas tu baru Tuhan tahu. Kita kata tidak. Ini perbahasan yang dibawa oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Iqlil. Menarik kita ni. Maka di sini ayat ini kita faham bahawa bukan manusia mencari hidayah sendiri, tapi jalan hidayah yang Tuhan beri, kita masuk, kita terima. Itulah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala anugerah pada kita, ni'matul imani wal Islam. Ni'matul iman wal Islam. Kalau tak dapat dua nikmat ni, kita manusia yang rugi, manusia yang kecundang, manusia yang tidak berguna di sisi Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini, surah ini Allah Ta'ala tutup dengan ayat yang besar, ayat 18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Allah tahu semua rahsia yang tersembunyi di langit dengan bumi. Allah Ta'ala tengok kepada apa yang kamu buat. Kita rewind balik kepada awal ayat. Daripada awal ayat dulu Allah Ta'ala perintah apa kepada kita? Wahai orang yang beriman, la tuqaddimu bayna yadillah, beradablah dengan Allah, beradablah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu sembunyi, tidak beradab dengan Allah, Tuhan tahu.
Kalau kamu perbuatan yang bercanggah dengan syariat Allah Ta'ala, Allah basir, Allah Ta'ala tengok, maka Allah Ta'ala akan nilai kamu, Allah Ta'ala akan beri balasan kepada yang setimpal, yang layak dengan perbuatan kamu. Jadi dengan ini para jemaah sekalian, kita mesti balik semula kepada awal ayat, dengan kita jaga SOP, hak Allah Ta'ala dijaga, syariat Allah Ta'ala dipelihara, dan melaksanakan undang-undang Allah Ta'ala menjadi kewajipan kepada kita, di atas diri kita, keluarga kita, dan pihak pemerintah, ke atas negara kita, dan semua negara atas dunia ini mesti berjalan syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita kena beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan. Di antara adab kita dengan Nabi, kalau ada bacaan daripada Nabi, Nabi ajar. Bacaan lepas solat, ini dia. Kenapa kita tak suka hak Nabi, nak pergi ambil hak lain, sedangkan riwayat yang sahih menyebut tentang bacaan-bacaan ini? Oh, tak sedap hak Nabi. Tak, ini hak Nusantara ni telah disusun oleh para ulama yang hebat-hebat. Kita kata kenapa kita terletak ulama yang hebat, riwayat hak Nabi tidak hebat. Allahul musta'an. Kita mengatakan itulah Allah Ta'ala basirun bima ta'malun. Allah Ta'ala tengok apa yang kamu cakap. Tak payah declare, tak payah buat peristiharan, tak payah mengaku, tapi yang sebenarnya amalan kamu itu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala bersihkan hati kita, Allah Ta'ala basahkan lidah kita dengan menyebut nama Allah, Allah Ta'ala jadikan pemikiran kita hammuna ilallahi Azza wa Jalla, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man kanat hammahu al-akhirah, siapa dia jadikan agenda besar hidup dia untuk akhirat, Allah Ta'ala akan beri kepada kita segala kebaikan yang kita nak. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah Ta'ala jadikan kekayaan itu dalam hati kita. Dan banyaklah kelebihan hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, para pencinta Al-Quran. Kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat yang berberkati ini, pada pagi yang mulia ini, kami telah khatam mempelajari, mentadabbur surah Al-Hujurat, surah yang penuh dengan arahan, yang penuh dengan perintah, yang penuh dengan adab dan akhlak. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah dan taufik supaya dapat kami menunaikan hak-Mu ya Allah, dapat kami beradab, berakhlak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta berakhlaklah kami dengan akhlak yang mulia dengan dalam perhubungan di antara kami sesama manusia dan juga dengan makhluk-makhluk-Mu yang lain ya Rabbal Alamin. Ya Allah, curahkanlah ke dalam hati kami cintakan Quran, cintakan sunnah, cintakan orang-orang yang beriman, dan benci segala bentuk mungkar dan kemungkaran. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal ulama'il amilin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.